Okey, dah. Saya dah record. So, berbalik kepada soalan yang tadi. Apa yang awak nampak AUD JPY time frame monthly? Silakan. Monthly dia, kalau untuk current nampak dia buy lah. Dia menaik lah. Untuk current dia daripada bawah sekali tu. Daripada low sampai ke high. Di mana permulaan kepada trend mendaki ni? Berapa bulan ni? 1 Februari. 1 Februari maksudnya dekat sini lah. Okey. So, ini merupakan permulaan trend kepada AUD JPY time frame monthly yang mana okey. Adakah untuk time frame monthly ni sepatutnya kita nak kena buat floating, panjang berjela, ataupun kita nak tahu kalau dia ke atas dia pergi mana, kalau dia nak ke bawah dia nak pergi mana? Perlu tak kita fokuskan kepada floating? Tak perlu lagi. Tak perlu. So, apa yang perlu kita buat untuk time frame monthly ni? Tengok yang previous. Tengok yang Previous structure. Ada juga. Nak tengok apa ni? Okey, tengok support dengan resistance yang paling ujung sekali, paling current tu lah. Support dengan resistance. Resistance maksudnya yang ini lah. Betul tak? Okay, ni dia punya resistance dia. Dan ini dia punya RBS dia. So, dua ni lah yang akan kita bagi fokus, betul? Okay. Lepas ni nak buat apa? Lepas ni tengok pada dia punya. Awak bagi action, saya ikut je. Okey, baik. Macam mana? Tapi tak nampak yang SBR yang previous ni. Ya, awak sekarang ni awak dah tahu ada resistance dan awak dah tahu ada RBS. Okey. So, sekarang ni apa pandangan awak tentang time frame monthly ni? Dia nak bergerak ke mana? Okey, dia nak bergerak ke bawah dulu. Ke bawah? Maksudnya dia bertemu dengan apa kalau kata dia bergerak ke bawah tu? Resistance RBS dulu. Okey. Maknanya sinilah. Situ dulu. Awak target dia turun dululah buat retracement. Buat retracement dulu. Okey. Stop dekat situ. Bila mana kita target dia nak buat retracement,
Okay, maksudnya dia ke bawah. Dia tak ada apa-apa yang kita boleh discuss in between price yang sekarang sehingga RBS yang bawah ni. Sebab kalau kita melihat kepada view time frame monthly, sememangnya tidak ada sebarang halangan daripada price yang kita tengah tengok sekarang ke RBS ni. Tak ada apa nak bincang pun sebenarnya. Betul tak? So jawapan dia sebenarnya kita kena turun time frame weekly. Saya sekarang ni presenter, awak bagi arahan kat saya. Boleh? InsyaAllah saya cuba. Saya jadi awak punya staff sekarang. Ini dah weekly dah ni. Aduh. Okay, baik. Ni pun dia ikut trend juga untuk buy lah. Untuk buy, tapi kita nak juga dia jadi share dulu. Sell situ dah termaskan. Okay, untuk time frame weekly ni nak buat apa ni? Weekly ya. Ni dah paling puncak. Kalau nak zoom out jauh juga. Kalau nak zoom out jauh. Betul. Jauh juga. Ni dia kalau nak zoom out. Ada lagi belakang tu. Kalau nak zoom out. Tak apalah, zoom in dululah. Nampak macam memang dia kena share dululah sebentar dah. Nampak macam kena sell dulu. Dia kena turun dulu. Okay, kejap Benda ni subjektif. Nampak macam dia jauh. Adakah tahun 2014 itu dikira sebagai jauh untuk kita ambil sebagai previous structure? Adakah tahun 2023 tu dikira sebagai jauh? Macam mana kita nak define jauh? Okay, macam mana kita nak define jauh? Adakah jauh ini melibatkan kepada masa ataupun tahun? Dia subjektif. Jauh kebiasaannya kita akan merujuk kepada jarak. 10 km, 3 batu, nautika dan sebagainya. Kebiasaannya kita akan merujuk kepada jarak jauh. Tapi dalam forex, untuk kita define betul-betul the subject of jauh, macam mana yang dimaksudkan dengan jauh, benda ni sangat menarik untuk dibincangkan sebenarnya. Dan sekiranya kita katakan bahawa tahun 2014 merupakan satu tempoh masa yang jauh dengan yang sekarang, tahun 2023, hampir lebih kurang 9 tahun, 10 tahun, dia sebenarnya tak jauh. Perkataan yang paling tepat untuk kita guna bila mana kita nak try to relate dengan current punya price ialah reliable or not. Reliable. Itu perkataan yang paling tepat untuk kita gunakan. Abang Asid, reliable bahasa Melayu macam mana Abang Asid? Bergantung. Sorry Abang Ravindran, apa dia? Bergantung. Tak sesuai, tak berapa sesuai. Kebergantungan. Ya Abang Asid? Fikir tu. Tengah fikir. Reliable. Saya buat masa ni saya terfikir perkataan kebergantungan. Sejauh mana kita mampu untuk merujuk kepada data tu, kemampuan data tu untuk fit, untuk fulfill kita punya requirement, kita punya needs. Itu yang saya pentingkan. Amirul? Ya. Boleh faham tak? Sebab Boleh. ayat saya tak berapa pandai nak susun ayat, nak gunakan ayat. Jadi saya takut dia akan jadi salah faham. Sekejap Okey. Kita nak tengok jauh ni macam mana. Mouse pula dah buat hal dah. Tadi dah elok dah. Akulah mouse ni pun 10 kali tukar bateri sehari.
Okay. Sekarang ni, kalau kita merujuk kepada yang sekarang, price yang sekarang, sememangnya ini merupakan previous structure dia. Ini dia. Tak ada yang lain. Inilah dia previous structure dia. Nampak dah benda nak rujuk dia kat mana. Dia buat perangai dah. Tadi keyboard pun elok. Saya pun tak tahulah apa masalah. Baru kejap tadi elok saya duk guna. Sal webinar je buat perangai. Ni elok pula dah. Okay. So kita ada high, low, lower high, low low. Boleh nampak tak? Nampak. Guys, yang lain. Abang Asid, Abang Ravindran. Siapa lagi yang ada? Abang Latif tak ada. Kelvin, Wong, Farizal. Boleh nampak tak? Faham tak benda ni? Faham juga. Faham. Masa tahun bukanlah satu benda yang kita katakan bahawa that is the limit. Tak boleh ambil 3 tahun ke belakang. Tak boleh tak ambil 5 tahun ke belakang. 6 tahun ke belakang and so on. Tak. There is no limit untuk kita bataskan kepada masa. Tidak. As long as the data is reliable, dia fulfill apa yang kita perlukan, then it is a data. Faham tak guys? Ya cikgu. Jangan ada satu stigma selepas 3 tahun, selepas 5 tahun, selepas 6 tahun dan sebagainya tak boleh ambil. Jangan ada benda yang sebegitu. Jangan ada pemahaman yang sebegitu. Itulah harganya yang satu masa dulu pernah dicapai oleh AUDJPY. In particular, we are talking about AUDJPY lah sekarang ni, malam ni. So data tu relevan. Benda tu relevan. Dan sorry untuk saya sebut benda ni kepada Abang Ravindran, Wong dan juga Kelvin. But as a Muslim, sebagai satu orang Islam, data yang kita rely on berusia lebih kurang 1400 tahun. Lebih kurang plus minus. Dan kita tak pernah pula mengatakan bahawa that is the data yang tak reliable dah sekarang. Tak, kita tak pernah cakap macam tu. Setuju tak? Setuju cikgu. That is data yang undeniable data. Yang kita memang jadikan sebagai reference of life. So supposed to be, dengan pemahaman yang sebegitu dan dengan konsep yang sama, sepatutnya tuan-tuan lebih faham. Clear Mirul? Ya, clear. Okay. Abang Ravindran, Wong dengan Kelvin, are you clear? Ya cikgu. Ya, dia macam history. History, yes. Sebab kadang-kadang orang dia macam, ni jauh sangat ni, tak boleh ambil. No. There is no such thing as that. Tak ada. Selagi dia reliable, dia fit dengan apa yang kita perlukan, then it is a data. Jangan nafikan dia pula. The existing of the data jangan dinafikan. Boleh Boleh cikgu. Okay. So now kita dah ada previous structure. Where to start dengan current structure? Dekat mana kita nak mula dengan current structure ni? Saya bagi laluan pada Amirul dulu sebab Amirul tuan punya pair. Kejap sorry Okay, saya tambah sikit. Okay, ni dia. Ni benda yang market nak cari. Apa dia Amirul? Benda yang dia nak cari balik. Saya tak
Tahulah kenapa kan. Aku mulalah nak baling mouse ke dinding ni. Tadi elok dah. Sekejap saya check dia punya thumb dia sekejap. Okey. Okey, ni dia. Ini untuk time frame weekly. Dan kita tarik satu lagi. Okey. So, yang ni dah batal. Okey. Selesai. So untuk time frame weekly, based on the previous structure, kita nampak yang mana market ada kemungkinan besar akan berlaku cubaan untuk retrace dekat SBR. Sorry, saya salah warna. Sekejap saya tukar mouse lah, tak boleh. Menguji kesabaran untuk mouse. Okey. Tu dia. Okey, tu dia SBR untuk time frame weekly. Clear guys? Ya. Clear. This is the previous structure. Okay. Ni previous structure dekat sini. And this one is the current structure. So sekarang ni kita nak bincang, kalau kata kita nak point out current structure ni dekat mana kita nak start. Sebab kalau kita tengok panjang current structure ni, penat lah kalau nak ambil pada bawah ni bang. Faham tak? Okey tak ni guys? Okey juga. So dekat mana yang paling sesuai untuk kita potong current structure ni? Dekat 5 Mac boleh? Dekat 5 Mac. Cantik. Cukup cantik. Sini Mirul. Ya. Okey. Kelvin okey tak Kelvin? Ya, tengah dengar. Semalam EA punya plotting okey tak? Kelvin? Ya. Semalam EA punya plotting okey ke tidak? Saya belum tengok itu video sebab saya baru balik. Hari ni tak ada ambil anak? Hari ni tak. Dia sudah demam lah. Oh, musim sekarang ni. Satu lagi, jaga-jaga guys COVID kembali aktif sekarang. Ya, KL semakin banyak. Actually saya pun beberapa minggu yang lepas saya kena COVID. Lidah tak berasa apa.
Okay, yang ni dah jadi retracement. Okay. So yang ni belum berlaku retracement. Dan kita ada satu lagi kat sini. Okay, done. Baik. So sekarang ni guys, Amirul potong structure dekat sini. Daripada sebesar-besar alam macam ni, dia potong structure dekat sini. Betul ataupun salah? Cara Amirul potong structure. Betul. Mana boleh sendiri pilih, sendiri cakap. Betul juga, betul. Kelvin, betul ke tak cara dia potong structure ni? Saya rasa betul. Wong? Betul. Farizal? Abang Rashid? Saya tak nak jauh-jauh sangat lah cikgu. Tak nak jauh-jauh. So Abang Rashid nak ambil yang mana? Yang line, satu line naik ke atas tu saya nak tengok itu je. Ni, Ada kan, adalah. Ya. yang inilah. Ya. Yang lain saya Okey. abaikan. Okay, Abang Latif? Saya baru sampai tu. Okay, baik. Okay, so Amirul punya potongan structure. Soalan saya kepada tuan-tuan balik. You all nak saya go in detail berkenaan dengan potongan structure ni ataupun nak simply just rough on the figure only? On the surface only? Mana satu? In detail lah cikgu. Kalau nak saya go in detail malam ni boleh. Tak ada masalah insyaAllah. Tapi discussion pasal AUD JPY ni takut tak habis. Sebab supposed to be kita 3 orang ni malam ni. Cikgu detail lah cikgu. Sebab kita belajar ilmu, biar kita lebih lebih manfaat. Okay? Boleh. Baik. Kita go in detail untuk cara macam mana potong structure. Okay. Sekejap. AUD JPY. Time frame monthly. Sorry, weekly. Kalau kata kita ambil daripada bawah. Okay. So kita ambil daripada sinilah. Okay, ni dia punya sini. Yang ni ke sini. And then yang ni ke sini, naik sampai sini, and then dia batalkan balik, and then dia naik sampai sini, yang ni dia batalkan balik, dia naik sampai sini, okay, dia turun sampai sini. And then dia naik sampai sini. Settle. Kalau saya buat macam ni boleh faham tak? Saya tak connect the dot. Apa juga? Boleh. Boleh Tapi tanya pendapat lain juga, lain orang. Yang lain-lain macam mana? Ada tak yang tak nampak kalau saya buat macam ni? Tak nampak cakap je, tak nampak. Tak ada masalah. Kelvin? Nampak? Nampak Yang lain jangan marah Saya selalu sebut nama Kelvin ni. Kang ada pula yang marah kata saya bias pula Kang.
Saya bukan apa, saya sayang Kelvin lebih sikit pada yang lain ni. Tu saya selalu sebut nama dia. Kadang-kadang sampai termimpi-mimpi Kelvin ni. Bawa ke tidur. Terus sama kelas juga semua orang dapat ilmu yang sama, tak ada masalah. Okay, gurau Okay, baik. Now, so hopefully you all can connect the dot by using your own imagination lah. Benda ni sebenarnya saya ambil point yang penting. Kalau perasan, bila mana buat macam ni, sebenarnya dalam masa yang sama saya berkongsi satu lagi ilmu yang mana bila mana kita buat 2 point, tidak semestinya, bila mana kita buat 2 point, bila mana kita buat plotting, yang sebenar-benarnya kita perlu memberikan perhatian. Ni uptrend kan? Ni uptrend. So sebenarnya kita memberikan perhatian kepada major wave. Major wave ni dia mendaki sifat dia. Saya tak perlu kepada minor wave pun sebenarnya. Saya just detect where is the major wave and then settle lah. Saya boleh nampak semua dah. Faham tak? Faham. Yang lain-lain boleh faham ke ataupun tidak? Saya takut ada yang tak clear. Okay, cun. Baik. So ini dia. Saya sambung satu lagi. And supposed to be the next higher high kena lebih tinggi daripada line yang inilah. Okay, ni line dia. Okay. So dia kena duduk lebih tinggi daripada kawasan tu. Dia kena buat closing. Bull kena buat closing lebih tinggi daripada RBS yang ini. Resistance yang ini. Okay, high yang ini. Dan dalam masa yang sama, support pun samalah. Tak bolehlah semata-mata bull sahaja. Boleh? Dapat? Ya. Okay. Ada soalan ataupun tidak? Saya stop dulu setakat tu. Plotting simple major wave. Terima kasih Abang Latif. Anda memang handsome. Setakat ni ada soalan ataupun tidak? Tak ada. Tak ada. Ya, Kelvin? Tak ada. Ada? Ada ke tak ada? Saya tak dengar. Belum lagi. Belum lagi. Okay. Now, kalau perasan tuan-tuan, setiap daripada point yang bawah ni, low, higher low, higher low, higher low, higher low, higher low dan higher low. Inilah point-point yang mana kita boleh jadikan sebagai potongan point ataupun potongan structure. Boleh faham ataupun tak? Faham. Bila mana kita potong structure, contohnya, saya ambil contoh, saya start daripada bawah. Okay, saya potong. So low kat sini. High, low, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low and so on. Boleh dapat yang itu? Itu dapat. potongan yang pertama. Dapat? Ya, dapat. Okay, Abang Latif, minta maaf banyak-banyak. Itu bukan tugas rasmi. Tapi kalau kata dapat bantu untuk screenshot yang sekarang sebagai potongan structure. Okay, ini contoh sampel yang pertama, potongan structure. Yang tadi tu kira full structure. Ni dia. Ni start low bawah ni. Dah, Abang Latif dah bubur ke belum? Someone kalau boleh assist samalah Abang Latif. Kalau boleh lah. Kalau tak membebankan. Sebab nak guna sama-sama nota tu. Sebab kita nak go in detail kan. So saya go in detail lah ni untuk potongan structure ni. Dah ke belum? Guys? Sudah Boleh kita move on Ya, boleh juga. Okey. Sekejap Sample. Buat explanation sikit Wang, tolong. Okay.
Sampel potongan struktur yang pertama. Yang mana kita buang the first wave. Okay. So sekarang ni saya buang satu lagi. So ini potongan struktur yang ketiga. Ni. Low start dari sini, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low and so on. So ini potongan struktur yang ketiga, sampel yang ketiga. Yang mana kita buang 2 major wave. Boleh Wang? Hello? Hello? Boleh cikgu. Saya sudah send. Okay, nice, thank you. Sampel yang keempat ke ketiga? Keempat. Okay. So kita buang 3 major wave. 1, 2 and 3. 1, 2, 3, 4. Ada balance 4 lagi. Setakat ni faham ataupun tidak ni? Faham tu. Faham. Kelvin faham tak? Cikgu, kenapa nak buang tu wave Yang 4 lah. Yang major punya. Okay. You nak fokus yang atas ni, betul tak? Ya betul. Kenapa nak kena ambil sampai bawah sini? Betul. Buat apa nak buat floating ni? Buat apa? Buang masa. Betul. Kalau kita nak sebut pasal reliable or not, kita nak sebut pasal relevant ataupun tidak data tu, walaupun previous structure ni jauh, tahun 2015, tapi dia reliable, dia relevant untuk kita kaitkan dengan yang sekarang. Tapi data-data yang bawah ni, even if dia berada pada structure yang sama, dia tak relevant. Faham tak Wang? Faham tak Kelvin? Sorry. Faham tak Kelvin? Okay. Ini satu contoh yang baik untuk kita membincangkan the subject of jauh, relevant, reliable. Tak semestinya tahun menjadi ukuran masa bahawa benda tu sangat jauh. Sedangkan dalam struktur yang sama ni bukan struktur yang berbeza. Trend yang sama, struktur yang sama, punca yang sama. Yang mana dia berlaku pada tahun 2019. 2020. Sorry. Tapi nak fokus yang bawah ni buat apa? Tak relevan. As for now, dia tak relevan. Faham tak Kelvin? Faham. Betul-betul faham clear Ya. So that is why yang mana kita tiba-tiba boleh berbincang berkenaan dengan on how to cut off the floating. Nak bagi dia jadi simple. Boleh? Boleh. Okay. Saya tak nak go through benda ni in detail sebenarnya. Tapi bila mana Abang Asid bagi jawapan, salahkan Abang Asid marah Abang Asid. Bila mana Abang Asid bagi jawapan, dia nak ambil dekat sini dan yang lain-lain masih lagi tak trigger. Yelah boleh ambil kat sini. So benda tu yang buat saya jadi macam, korang tak nampak lagi ni. Benda ni boleh simplify lagi. Abang Asid seorang setakat ni yang nampak. Faham tak? Faham. Actually point yang bawah ni pun sebenarnya tak penting pun. Betul, tak relevan. Tak relevan, bukan tak relevan, tak penting. Ni. Tak penting pun sebenarnya. Kalau guna perkataan tak relevan, saya kurang tepat. Untuk yang itu, case ni kurang tepat. Betul. Kenapa saya kata kurang tepat? Sebab seller cuba sebenarnya kawasan ni sideway ni. Ni, kan? Sideway ni kawasan ni. Seller cuba untuk membuat retracement kat sini tapi gagal. Buyer berjaya menahan harga daripada meneruskan terjunan ke bawah. Berapa kali dah dia try? Hampir lebih kurang daripada bulan 6 sampai sekarang. 5 bulan. Dia fail to cross the border of this sideway. So nak kata dia tak relevan, tak. Kita kena pakai dia sebenarnya. Just to be prepared lah. Yang belah-belah bawah ni. Tapi
Ada tapi dia. Sebenarnya kita boleh fokuskan dalam kawasan ni. Macam kes EA. Okay. Kes EA. Okay. Yang mana kita nampak sini ada major, sini ada minor. Then kita bila mana jadi macam major minor ni dia jadi macam direction dia macam mana pun kau kena turun lah. Macam mana pun kau kena turun. Dia lebih kurang macam tu lah. Tapi bila mana kita go through dengan H4, kita nampak ada potensi untuk dia menaik sebenarnya. Betul tak? Semalam last discussion kita kat sini. Tengok dia naik. Dan dia turun balik, nampak? Dia clearkan benda-benda ni. Retracement ni semua dia clearkan, nampak? EA. Ya, betul. So sama juga keadaan dia dengan yang ini. Sama. Kita boleh clearkan dalam ni. Boleh. Kita boleh buat. Macam yang saya patah balik dekat EA tadi. Kalau kita hanya referkan kepada time frame daily, seolah-olah kita nampak dah tak ada jalan lain melainkan EA ni kena turun. Tapi bila mana kita turun time frame H4, kita nampak ada juga kemungkinan-kemungkinan yang mana dia akan naik ke atas. Saya ulang banyak kali dah ni, saya takut tak faham. Faham ke tidak ni? Faham juga. Faham. Kelvin, you faham ke tak? Ya, faham. Faham? Ya. So sekarang ni saya dah update plotting ni. EA. Wang? Ya, cikgu. Faham. Ini you punya pair. So kena alert dengan pair ni. Kena alert ni maksud saya kena update lah. Okey, boleh. Okey. Saya nak tuan-tuan faham sungguh-sungguh yang ini dulu. Sebab benda ni ada kaitan dengan apa yang kita nak bincangkan dekat AUD JPY. Okay. So straight away sekarang ni sebenarnya EA ni kalau kata dia nak panjat naik ke atas ni, this is the only price yang menyebabkan EA akan memanjat ke atas. There is no other reason. Tak ada reason lain lah. Dan. Ada dan. The only reason dia nak terjun ke bawah sekarang ni, sini je. Nampak tak guys? Nampak. Guys. Nampak juga. Nampak Saya sebenarnya bila mana korang tak berbunyi, tak bersuara, saya sedikit takut sebenarnya sebab sekarang ni saya pakai hotspot kan, saya dah tak ada internet, saya dah tak ada Unify. So saya takut saya punya connection losing out. Saya bercakap seorang-seorang. So kalau boleh saya nak minta tolong aktif bercakap samalah. Tolong aktif dalam memberikan feedback lah. Okay? Okey cikgu. Okay, now kembali balik kepada weekly. Keadaan yang hampir lebih kurang sama dengan time frame daily yang kita tengok tadi dekat EA. Okay, sebelum kita bincangkan yang lebih dalam dekat kawasan ni, kita sambung balik bab plotting. So kalau kata buang plotting major wave yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4. Ni. Tinggal macam ni. So nak ambil low daripada bawah ni pun tak ada masalah. Ni jadi low, ni jadi high, higher low, higher low. Next to be, should be, dia kena tinggi lagi. Ada soalan tak? Ni sampel yang keberapa dah ni? Guys? Lost count dah. Apa dia? Lost count dah banyak sampel cikgu. Sampel kelima cikgu. Tak siap saya. Sampel yang kelima. Lost count dah kata Abang Asid. Okay, saya buang yang ni. So ni akan jadi sampel yang ke-6. Sini low, sini high, sini higher low, sini higher high. Boleh dapat? Boleh. Boleh. Okay. Saya buang satu lagi. This will be the
7 sampel. Sampel yang ke-7. Ni. Okey. Okay. Okey. So siapa yang dapat buat sampel yang ke-7 ni sebenarnya congratulate to you lah. Tahniah lah. Faham dah tu sebenarnya. Tapi kalau you boleh buat more than that, maksudnya you betul-betul faham floating. Sampel yang ke-7 tu daripada sini. Ini sampel yang ke-7. Ni. Tapi tadi, one of you nampak boleh go in detail lagi. Dan yang lain tak nampak. Saya tak pasti sama ada yang lain nampak tapi tak nak bercakap ataupun betul-betul tak nampak. Sayang, benda tu yang sayang. Nampak juga memang nampak tadi. Okay. Confident tu. Saya nak benda tu. Benda tu yang saya nak. Sebab selepas daripada ni, you all akan go by on your own. Masing-masing akan bawa haluan masing-masing. Bukanlah saya kata saya nak tinggalkan korang apa ke, tak. Bukan macam tu. Tapi manusia ni dia ada satu sifat yang mana dia ada satu sifat orang kata bersendirian. Satu hari nanti pasti dia akan tinggalkan semua dan dia akan cuba untuk fokuskan kepada diri dia sendiri. So, when the time dah sampai, saya nak you all dah memang fully equip yourself dengan ilmu yang sepatutnya. Okay. InsyaAllah. Apa dia, Amirul? Okay. Awak dah ada customer ke apa ni? Tak, dia tengah buat Grab. Oh ya ke? Sorry. Dia tengah buat Grab, dia berhenti tepi and then dia tengah join kita punya webinar. Tu yang saya tanya dia tu. Ada customer dah ke, Amirul? Tak ada. Aduh. Boleh teruskan Boleh. Okay, now. Sekarang ni, siapa yang dapat buat sampel yang ke-7 itu adalah satu perkara yang sangat bagus, sangat baik, tahniah. Tapi saya nak kalau boleh go in detail lagi. Yang mana sebenarnya Abang Asid ni bila mana dia tengok, dia nampak sampel yang ke-7. Dalam sampel yang ke-7 ni pula, Abang Asid dah nampak sini low, sini high, high low, high high, high low, high high, high low, high high. Lepas tu dia pecah balik turun ke bawah, then boleh start ambil dekat sini. Itu view yang saya nak tuan-tuan semua nampak. Boleh tak guys? Boleh juga. Okay. So sekarang kita go in detail untuk view yang ini pula. Ke-8. Yang ni nak kata ke-8 pun boleh lah. Okay. Okey, kalau saya buat macam ni boleh nampak tak? Boleh. Nampak je. Tapi ada yang batal lah. Apa dia? Nampak tapi ada yang batal. Tu yang cikgu buang. Oh, saya dengar tadi Abang Latif kata macam atas jambatan. Terkejut je. Hari ni lambat siang ni. Keluar pada laut pun 8 lebih. Tu dia. Oh, jauh. Ada ikan lebih bawa balik abang. Tak sempat nak mancing. Okey. So kita ada low, high, high, low, high, 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 low dan high, high. Kalau boleh, jangan namakan dia sebagai sampel yang ke-8. Sebaliknya, namakan dia sebab dia macam ni tau. Kalau tuan-tuan perhati, this is the last wave. Start daripada bawah ni. Okay. Bila mana kita ambil yang ni is the last wave, sebenarnya this is the 7 sample. Sampel yang in detail
the substructure yang berada pada sampel yang major wave yang ketujuh kot. Inilah subwave yang berada dalam major wave yang ketujuh. And this is the second subwave yang berada dalam major wave yang ketujuh. Sebab takut nanti bila mana bubuh nama sampel yang ke-8 orang faham yang ni pun dalam major wave juga. Sebenarnya ini merupakan structure yang berada minor dalam major. Pening tu. Cikgu sekali ya, subwave yang berada dalam major wave yang ke-7, lepas tu next sentence yang apa? Okey. Cantik dengan 7B tu cikgu. Bubuh. Yes. Abang Asyik cantik lah Abang Asyik. Jangan 7E salah. Itulah. 7A and 7B. Dan 7A tak boleh menggantikan 7B dan 7B tidak boleh menggantikan 7A. Tak boleh. Kalau macam sampel-sampel yang lain tadi, dia lebih kurang macam kau tak ambil sampel yang pertama, kau boleh ambil sampel yang kedua. Kau tak ambil sampel yang kedua, kau boleh ambil sampel yang ketiga. Dia boleh buat macam tu, optional. But this kind of structure yang kita potong sekarang ni, yang mana dia tidak boleh untuk dibuat pilihan. Sebaliknya kalau nak ambil, sememangnya kena ambil, kalau kata you jenis orang yang go in details, so you kena ambil 7B. No option. Kena ambil 7B, tak boleh ambil 7A. Faham ke tidak tu? Kelvin? Cikgu, mana dia 7A dan 7B ya? Itulah tengah tulis ni. Ni 7B. Ini major dia. Ini major dia. 7B ialah minor. 7B ni dia minor, dia memang minor lah, dia minor set lah. Tapi dalam masa yang sama, 7A ni ini permulaan dia. Faham tak? Okay. Dan sebenarnya yang ini, yang saya tukarkan warna ni, sebenarnya yang ni dah batal. Yang warna hitam ni. Faham tak Kelvin? Kenapa dia sudah batal? Kenapa dia sudah batal? Macam mana saya nak explain ni? Kenapa dia sudah batal? Okey. Sekarang ni kita nak potong. Kita nak go in details. Okey. Kalau saya tak potong dia, dia akan jadi macam ni. Okey. Dia akan jadi macam ni. Yang hitam. Tengok yang hitam je. Okey. Nampak yang hitam ni? Ya, nampak. Okey. So you nak baca dalam ni macam mana? Faham. The length, panjang dia daripada 7B ni, daripada bawah naik ke atas, sama tak dengan wave yang ni? Sama tak? Sama. Sama kan? Sama. Dan wave 7B ni, dia start daripada sini. Naik ke atas ni, betul tak? Okey. So maksudnya, higher low yang dekat sini, pairing dia dengan high high yang kat atas ni, betul tak? Okey, betul. Higher high yang ini, pairing dia dengan higher low yang bawah ni, betul tak? Okey. These two. Nampak tak? Okey. Okey. So kalau kata kita still pakai higher high dengan higher low yang ini, what is the reason untuk kita pakai 7B? Tak ada reason lah.
Baik, tak payah go in detail. Faham tak? Dia macam breakdown lah. Yes. Faham? Boleh faham? Faham. Abang Asid? Faham cikgu. Faham. Saya bukan Breakdown. tanya Abang Asid faham ke tidak. saya sorry. Saya nak minta tolong Abang Asid explainkan balik. Tadi apa Abang Amin cakap breakdown tu kira betul lah. Pasal dalam structure dia ada lagi structure. Structure within structure. Itulah. Okey, Jadi Kelvin, nak kena boleh? breakdown. Ya, boleh. Abang Asid explain balik tu okey, boleh faham Ya. Okey, nice, cantik. Terima kasih banyak-banyak Abang Asid. Saya kan sebenarnya hari ni Abang Ravindran, you ada check call log tak? Call log. Tak ada cikgu. Tak ada Sorry cikgu. Anything Saya cikgu? ada call tadi. Oh ya ke? Sorry. Lebih kurang pukul 2 lebih. 2 suku, 2 lebih kurang macam tu lah. Oh, sebab masa saya ada dalam kelas juga. Sebab tu ada meeting. Sebab tu Oh, dalam dalam kelas ke dalam meeting? bukan meeting. Sorry. Okey. Sebenarnya saya ada satu niat yang mana saya nak go by individual. Saya nak buat webinar asing-asing untuk active structure ni. Okay. Part yang kelakar dia, bila mana saya nak susun jadual apa semua, sampai ke Abang Asid ni, saya jadi macam nak buat ke tak nak buat? Nak buat ke tak nak buat? Sebab saya cakap terang-terang, saya ada satu perasaan yang mana saya segan dengan Abang Asid. Abang Asid lebih cakap lah cikgu. Sebab itulah segan lah. Saya tak pasti, saya tak sure macam mana saya nak describe. Tapi saya berasa segan lah. Kenapa cikgu? Ilmu tak perlu segan lah cikgu. Siapa yang pandai kita terima je lah. Tak. Sebab pada saya Abang Asid orang yang dah sebenarnya dia dah matured dalam ilmu sebenarnya. Dah specialize lah. Dia Abang Asid ni kalau tuan-tuan perasan, bila mana kita buat sharing dalam badak, dia merupakan satu orang individu dan Wong pun pernah ada benda ni. Yang mana benda ni sebenarnya you all dah tahu. Tapi there is no special terms or there is no special theory or there is no dedicated sequence ataupun SOP yang dibuat atas pemahaman you all tu tadi. Yang you actually dah tahu dah pun sebenarnya. Betul. Nama dia tak ada kemas kini. Yes. Itu je sebenarnya. Benda tu you all dah tahu. Kita tengok chat dah berlama-lama tapi kita tak tahu apa yang kita tengok. Kita tahu tapi kita tak tahu nak cakap. Apa yang aku tengok ni aku nampak. Aku tak tahu nak cakap. Saya sedar benda ni ada pada Abang Asid dan juga Wong. Kau nak cakap apa Wong ni? Tak ada cikgu. Kau nak cakap tu. Cuba, kita perlu belajar daripada contoh baiklah cikgu. Apa kita kena buat? Sorry saya kadang-kadang dengan Wong saya gurau kasar sikit. Wong jangan terasa hati pula. Relax cikgu, tak ada masalah. Cikgu, kita nak apa pandangan, apa kita kena buat banding dengan Encik Asid, Abang Asid dengan Wong. Bagi saya. Sorry, macam mana? Come again? Bukan, bagi saya, apa I kena belajar daripada Abang Asid dengan Abang Wong? Dia macam ni, Abang Ravindran. Ya. Dalam forex ni, you belajar banyak macam mana sekalipun, yang paling penting, pemahaman. Tak guna kita atur cikgu, tak guna kita atur duit untuk kelas, tak guna kita berhabis duit, berpuluh ribu trading, tapi you don't learn a lesson at all bila mana you buat mistake. Okay. Wong dia ada satu sifat, yang mana sifat Wong ni tadi dia lebih kepada berhati-hati. Dia memilih langkah yang sesuai. Dia punya kira-kira banyak Wong ni. Itu Wong punya sifat. Ya, betul. Abang Asid punya sifat ni pula, dia bukannya naturally datang macam tu. Tak. Sebaliknya dia punya life lesson, dia punya pengalaman,
dan dalam masa yang sama usia dia, mematangkan dia dalam membuat keputusan. Tu Abang Asyik. So benda tu depends on person. Ada lagi ke tidak ni? Ada lagi. Oh, senyap masing-masing Ada senyap. dengar. Pasal apa? Ada juga ada. Personal character cikgu macam itu. Yes. So kalau kata itulah, there is nothing much, bukan tak ada apa, bukan itu yang saya maksudkan. There is nothing much yang kita boleh belajar daripada Abang Asyik dengan Wong. Tak ada banyak benda sebab itu satu benda yang diasah dan dipupuk oleh mereka sendiri dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka. The carefulness, the wisdom yang ada pada dua orang ni tadi. Kembang buntut Wong kepecah koyak seluar. Susah nak cari cikgu nak belanja ni, cikgu nasi biryani ke apa ke, licin ni. Jauh ni. Hantar Grab sudah. Tak guys. Dia macam ni. To be a professional fund manager, you need to have that kind of attitude. Kena ada. Benda tu sangat penting. Teori tak penting. Fundamental tak penting. But how do you manage yourself? Itu yang penting. Dan lain tak lain, saya tak boleh nafikan. Stressful of life, situation, family, all that kind of things matters. Sangat penting. Sangat-sangat memberikan impact. Macam Wong. Panas nama Wong malam ni. Ada kemungkinan besar, bila mana anak dia senyap, sunyi, tak menangis, dia susah hati. Apa budak-budak ni buat? Ada kemungkinan. So kita tak boleh kata tangisan anak tu, the loudness of anak tu tadi merimaskan. Tak boleh. Apa yang saya cuba nak sampaikan sekarang, kalau kata Abang Ravindran punya soalan tadi, macam mana apa yang kita boleh belajar daripada dua individu yang hebat ni tadi, Ya. saya tak tahu nak kata apa. Sebab you need to be yourself, itu je yang saya boleh cakap. And then you need to turn over your weakness as your strength. Itu saja. Okey juga, faham. Itu je. Betul jugalah. Wong dengan Abang Asyik, saya terlebih dahulu minta maaf banyak-banyak sekiranya ada apa-apa yang saya cakap menggores hati dan perasaan tuan-tuan. Dan dalam masa yang sama, apa karakter yang saya sebutkan tu tadi, betul ataupun tidak? Betul cikgu. Betul lah. Nak kena fail banyak kali ya. Okey. Kepada yang join webinar ni, Wong, saya pernah jumpa Wong tak? Tak pernah cikgu. Abang Asyik jauh sekali lah Singapura tu. Betul lah. Tapi saya boleh baca karakter, walaupun saya tak pernah tengok live trading you all, kita just by webinar sahaja, tapi saya boleh baca karakter you all. Sebab tu saya cakap, bila mana you nak manage fund manager punya team, you punya psychology kena lagi tough daripada, kalau kata you handle 3 orang, kena lagi tough daripada 3 orang lah. You kena ada psikologi 6 orang punya psikologi. Kalau you handle 5 orang, you kena ada 10 orang punya psikologi ketahanan dia. Sebab ni, nak baca karakter ni pula. Based on the character reading ni pula, saya boleh buat pairing. Tapi saya tak boleh pairingkan Abang Asyik dengan Wong. Sebab dua-dua lebih kurang sama. So the pair will be not performing much. Dia takkan begitu produktif. Sebab dua-dua ni sebelum melangkah, dia tengok dulu anak tangga, cek dulu kiri kanan, pasang lampu balik, cek dulu ada kaca ke tidak, ada paku ke tidak, baru dia langkah. Oh jam. Mati macam tu. Iyalah, kalau terlalu detail pun memang kena. So saya tengah mencari pasangan sebenarnya dalam masa kita tengah webinar sepanjang-panjang ni.
saya tengah cuba tengok pasangan-pasangan mana yang sesuai. Sayang, saya cakap terus terang, sayangnya Farizal telah pun ditarik sebuah nikmat, iaitu nikmat suara. Kalau tidak, saya memang nak guna Farizal betul-betul. Malangnya dia pun tak dapat nak begitu aktif. Mudah-mudahan kita doakan dia cepat baiklah. Sebab Farizal merupakan antara orang yang menjadi harapan dan tunjang utama saya sebenarnya, yang saya harapkan untuk projek kali ni. Tapi itulah, Farizal tak baik lagi Yang jadi satu masalah pula, line internet pun tak berapa nak cantik sangat dekat rumah Farizal ni. Tu yang jam juga tu. Assalamualaikum. Apa dia? Cikgu dengar? Oi, Farizal ke ni? Ya. Macam ni lah suara Oh, Alhamdulillah. Serius lah boleh bercakap. Kalau tak boleh cakap, jangan paksa Farizal. Suara saya macam ni je lah. Tapi kalau kata keep on talking, dia tak ada efek ke apa ke? Cikgu, tak boleh begitulah. Kalau pandang saya, you have to fight to maximum, cikgu. Kalau begitu, lama-lama dia tak ada suara. You have to fight. Apa yang dia buat sekarang tu bagus, cikgu. Farizal buat betul. Better typing lah Farizal. Kalau kata bersuara lebih memudaratkan, better typing lah. Boleh Okey. cakap tapi cakap lama tu jadi macam semput lah. Okay, jangan. Kalau macam tu typing je. Jangan bercakap. Kalau semput kang jadi satu hal belakang. Okay. Baik. So, kita dekat 7B sekarang. Dan perbincangan kita yang terakhir adalah berkenaan dengan high low dengan yang atas tu high. Okay. Itu kita punya perbincangan yang terakhir yang mana Kelvin tanya. In between high low dengan high yang last kali untuk 7A ni, kenapa dia dia invalid? Kenapa dia batal? Betul tak Kelvin? That is your question? Ya. Okay. Batal di sini, saya dah salah guna terms. Invalid di sini membawa sebuah maksud yang mana, macam mana saya nak terang macam mana saya nak terang ni Abang Sid tolong Abang Sid clear kan berkenaan 7A high low high ni kan? Bila dia sampai dekat situ, dia punya structure within structure tu dah memang ada kebatalan. Dah memang ada batal lah. Dekat situ saja, point situ saja. Pasal point situ yang bikin dia batal pasal apa? Pasal dia sideways. Itulah. Itu saja. Kelvin okey ke? Boleh ke? Sekejap, tengah dengar. Bila dia sideways, dia ding-dong kan nanti dia dia retrace kat sini, dia retrace. Dia makan semua yang macam tak perlulah. Dia kasih retrace semua. Itu yang dekat dalam lah, with structure within structure, dekat dalam structure dia. Cikgu, boleh kata Okey. macam ni tak, cikgu? Okey, kejap. Saya cuba. Okay. Saya tak pandai berkata-kata tapi saya cuba. Sini Major wave ni sama dengan 7A tambah 7B. Gitu. Boleh faham tak Kelvin? Kelvin? Ya, tengah fikir. Dia tengok benda tu dia lagi pening apa. 7A campur 7B baru dia akan jadi major wave. Kalau dia tak ada salah satu, kalau tak ada 7A tak jadi major wave. Kalau tak ada 7B tak jadi major wave tu. Tak complete. Faham tak? Faham. Jumlah. Cumanya yang jadi masalahnya sekarang ni ialah kalau sekiranya kita nak kira juga, kita nak ambil juga high low pergi high ni, what is the point of 7B? Ya. No point lah nak ada 7B, faham tak? Ya. Faham. The reason why kita ambil 7B adalah kerana kita nak in detail, kita nak go in particular.
setiap point ni tadi. Faham? Faham. Dia kena breakdown. Yes, the breakdown of major wave. So then kita boleh semak macam ni. Ni. Gini. Yes. Dia ada reference untuk current structure. Okay. Boleh Kelvin? Ya, boleh. Sekejap Save template. AJ. Okay. Load. AJ. Open. Okay. So sekarang ni saya padam yang ini. Okay, kita simplifykan dia. Okay. Okay. Dan yang ni buang, yang ni buang, yang ni buang. Okay, settle. So kita ada 7A, kita ada 7B. Selesai. Dan sekarang kita boleh zoom in hanya untuk yang ini. Boleh tak Kelvin? Ya, boleh. Dapat? Dapat. Pandai. Ada soalan tak? Belum. Belum lagi. Okey. Jauh Jauh dia punya ni. Previous dia. Nampak Jauh Okey. So sekarang ni kita nak buat apa ni Amirul? Dia ingat dia senyap dah kan. Kita lupa dia dah lah. Amirul? Ya. Bawa kereta dah ke? Belum. Duduk tepi jalan lagi. Dah ada customer ke? Dah. Tak buka lagi app. Tak buka lagi. Okay, sekarang ni weekly ni nak buat apa lagi ni? Weekly tak ada apa, kita nak tengok apa yang menarik harga untuk dia buat. Dia akan masuk dulu lah. Okay, sekarang ni kalau kita tengok pada weekly, dia dah ada previous dekat sini dan dia dah ada current dekat sini. So dah selesai. Kita dah potong dah pun, kita dah go in detail dah pun, dan sekarang ni kita berpendapat bahawa kita akan memberikan fokus kepada 7B. Sebelum ni kita bagi fokus kepada major wave yang macam ni. Bila mana kita dah berbincang dan perbincangan tu tadi merumuskan kepada sebuah pendapat yang mana kita nak berpegang kepada 7B. Boleh? Amirul? Ya. Okey, so selesai dah untuk weekly ni, apa lagi nak buat? Turun time frame lagi. Okey, sekarang dah turun time frame, nak buat apa? Okey, tengok current dia yang mana. Oh, dah tak boleh zoom out dah. Okey, dah tak boleh zoom out awak dah nampak Okey tak boleh Okey. So saya zoom in balik. Okey, sekarang ni nak buat apa? Pilih yang mana current. Kau suruh aku pula pilih current. Kau nak pilih current. Dah tengok. Okey. Current. Yang paling dekat lah. Berapa tu lah? 9 November. 9 November. 16, 15, 14, 9 November sini. Kenapa dengan yang ini? Nak ambil apa ni? Tak boleh.
Tu boleh je untuk jadi RBS, boleh je. Tadi awak cakap nak cari current kan? Karen. Okey, mana kecelah tiba-tiba current 9 November ni? Karen memang akan ada kat depan sekali, yang depan sekali. Lepas tu? Itulah nak cari mana dulu yang low lah. Dia punya 2 point dah. Kelvin dengan Amirul tengok betul-betul Okay. First kali bila mana kita buka time frame daily, benda ni clear macam ni, betul tak? Betul? Okay. Okey, kalau tak tahu nak ambil yang mana, susun je dulu. Kalau tak ada idea nak buat macam mana, susun je dulu, tak ada masalah. Boleh? Boleh. Sekarang ni bila mana dah tengok sini low, sini high low, nampak macam nak ambil sini jadi low, ambil sini jadi low, tak ada masalah. Boleh? Okay. Okey. Kalau kata nak ambil sini jadi low, makanya structure akan berubah, dia akan jadi macam ni. Betul. Boleh? Okey. Amirul, okey tak? Ya, okey. Okey. Sekarang ni buat floating untuk structure ni pula. Kalau dah rasa selesa dengan structure yang ini. Bila mana dah siap buat floating, trace pula mana yang masih lagi belum berlaku retracement. Kelvin okey so far? Cikgu, dia punya retracement dengan body atau dengan wick Dengan wick. Oh. Okay, faham. Soalan. Kita dah ada 2 RBS. Mana yang dah batal? Atas sekali. Kelvin faham tak? Faham. Okey. Yang ni dah batal. Maksudnya 2 point ni dah batal. Faham tak Kelvin? Ya, faham. Jelas. Maksudnya dia jadi macam ni. Nampak tak? Jelas. Okey. Sekarang ni supposed to be, sepatutnya low, high, higher low, high high, higher low, high high, higher low. Next to be high high should be higher than the previous high high. Faham tak Kelvin? Faham? Sepatutnya lagi tinggi daripada yang ini, faham tak? Ya, betul. So ini memainkan peranan yang sangat penting. Ni, 3 ni. Faham tak? Faham. Kenapa dia sangat penting? Sebab dia sudah sampai RBS. Suatu dia kena, mungkin dia akan naik atau turun. Sebab sini telah tunjukkan simptom-simptom yang mana trend akan berubah. Ya. Boleh faham tak? Faham. When this price fail to form high-high, bila price ini gagal untuk membuat sebuah high-high, automatically dia akan jadi lower high. Betul ataupun tidak? Betul. Bukankah trend dah berubah guys tu? Berubah tak trend? Belum.
Berubahlah cik oi. Dah berubah dah lah tu trend tu. Dapat tak ni? Part mana yang tak dapat ni? Dah berubah. Ha? Dia tengah naik kan, tapi dia belum lagi break. Abang Sid, kena tolong Abang Sid. Dia tengah naik tapi dia belum lagi break kan. So you nak mengharapkan dia break. Tapi untuk sebelum kita nak mengharapkan dia break, tapi dia sudah ambil satu tindakan. Tindakan dia dah batalkan RBS. Oh, okey. Itu RBS tu untuk tahan dia daripada turun. Tapi sekarang dia dah batalkan RBS tu, dia punya signal tu akan tunjuk nak menurun. Oh. Dan okey. So kalau kita nak tunggu dia naik atas tu macam tak ada benda yang untuk bikin dia naik atas lah. Pasal dia dah ada batal lah tu kat atas situ. Itu yang saya boleh cakap saja. Jelas? Terima kasih. Saya lah. Apa masalah ni? Saya tegang dia tak nak faham. Abang Asyik tegang dia nak faham pula. Saya cakap banyak kali benda yang sama juga, saya rasa. Itu yang saya fikir lah. Apa ayat saya sangat mengelirukan ke Kelvin? Tak lah. Tak. Saya pun nak nampak dia naik juga. Tapi kalau nak naik, tangga yang dia nak buat dia naik tu dia dah batalkan. Dia dah pecahkan tangga tu. Jadi dia tak ada macam anak tangga untuk dia daki naik lagi. Yes. Okay. So kita nampak apa yang akan berlaku dengan the fact is apa yang dah berlaku adalah dua benda yang perlu kita analyse. Okey. Dekat situlah lebih kurang kemungkinan yang mana lower high akan berlaku. Dan sekiranya minggu ini seller berjaya menguasai market dengan baik, makanya akan berlaku satu closing price untuk weekly lebih rendah daripada kedudukan RBS weekly tu. Nampak ada RBS weekly tu? Oh, nampak. So itu dia. Seller try to maintain kedudukan current price lebih rendah daripada kedudukan RBS weekly. Itu yang seller try untuk push the price downwards. Boleh? So untuk daily ni ada apa-apa lagi tak? Asalnya dekat daily ni sebenarnya kita nak membincangkan dua benda. Yang pertama kita nak trace mana current price dia. Current structure dia. Asalnya. Ni benda yang kita nak bincang. Mana current, mana previous. Ni current. Dan ini previous. Tapi macam keliru lah pula. Banyak sangat line ni. Dia buang. Buat macam ni. Okay, boleh? Okay guys. Okay, cukup. Dalam previous structure ni pun kita boleh nampak yang mana dekat sini ada pukul curi. So tanda siap-siap pukul curi ni.
Tu dia. Pukul curi. Ada apa lagi yang kita nak buat dengan time frame daily ni, AJ ni? Tak ada dah. Saya tak ada. Tak ada apa dah. Selesai dah. Complete dah data. Untuk saya tanya Amirul. Amirul. Ya. Tak ada apa dah. Jaga Amirul. Dekat BM tu banyak ayam. Ada. Ayam ikan. Kau jangan. Kau jangan. Sekali cuba pasti nak lagi. Elok budak tu baik. Tak kerti buat dosa langsung. Fokus Mirul fokus. Boleh? Ya. Okay, time frame daily ni nak buat apa lagi ni? Tak ada apa, nak kena turun time frame lagi, H4. Okay, turun time frame H4. Okay. Ni? Okay, current 21 November. 21 November current. Sini. Okay, previous? Previous, tu berapa tu 14 ke? 14 ke 15 tu. Sini. Okay. Abang Ravindran. Ya, cikgu. Sini Amirul punya previous dan dekat sini dia punya current. Setuju ataupun tak? Setuju, cikgu. Abang Asyid? Setuju juga lah cikgu. Wong? Setuju. Okey. Kalau kata semua majoriti bersetuju, Kelvin, macam mana you setuju ke you nampak benda lain? Betul. Okey. Kalau kata semua majoriti bersetuju dengan apa yang Amirul nampak, saya yakin yang tuan-tuan nampak ada satu price yang menjadi a crucial price yang sangat penting, yang memberikan satu gambaran. Kalau kata dia crossover the price, dia akan terbang. Kalau dia tak lepas price tu, dia akan teruskan terjunan ke bawah. Ada siapa-siapa nampak yang benda tu tak? Nampak. Masih nampak. Saya rasa semua orang nampak tapi Nampak, tak cikgu. yakin lah orang. Tak confident. Nampak, cikgu. Kau lah nampak ke tak nampak? Cikgu, cross mana line? You kena plotting sendiri. Voting sendiri. Boleh contoh line yang mana? Cikgu, Ya. Kelvin, dekat SBR, cikgu. kalau you perasan, bila mana saya cakap tadi, semua orang dah nampak tau. Okay. Tapi you jangan ambil hati ke apa ke. Jangan. Jangan. You kena ada satu semangat ataupun niat. You nak kena jadi macam diorang. Memang. Sebab bila mana saya buka je tadi, and then kita ambil, okay ni current ni previous, diorang terus nampak floating. Sebab tu diorang boleh nampak price tu. Okay. So benda tu benda yang perlu digilap, benda yang perlu diasah, benda yang perlu di macam mana nak cakap macam mana nak kata Abang Asyik? Practice lah, biasa je. Practice. Okay. Plotting lama-lama. Kalau tak cukup time frame, pergi turun M1. Oh ya, gurau je. Sebab saya dulu fikir
Okey. Apa yang diorang nampak? Apa yang diorang nampak? Kita nak tunjuk kat Kelvin, kita nak share dekat Kelvin apa yang kita nampak. So ini yang kita nampak. Wong nampak juga kan? Ya, nampak. Tak sebut nama Wong pun kan Wong marah pula kan. Tak ada cikgu, saya tengah-tengah. Okay, Kelvin nampak tak? Nampak macam naik ke atas SBR. Nampak macam line clear. Maksud line ke SBR. Hampir. Sekarang ni itu je satu-satunya price yang sebenarnya belum berlaku retracement and functioning as penghalang kepada pergerakan AUD untuk meneruskan kenaikan ke atas. That is the only price sekarang. Faham tak? Okay. Ada soalan? Kelvin, ada soalan tak? Jadi sekarang boleh terus buy lah. Ui, lama dia terlupa. Saya tanya aja. Caranya lah. Dia macam ni. Macam yang saya cakap semalam. Saya yakin saya cakap benda ni semalam. Fahamkan dulu market destination ke mana. Okay. You want to buy or you want to sell, on how you manage your entry depends on you. Benda tu subjektif. Betul. Tadi saya masuk, bukan nak sekarang buy. Tadi saya punya ayat contoh macam sekarang boleh buy atau bukan dengan masa. Kalau kata you nak buy sekarang, boleh buy, tak ada masalah. Pasal apa? Sekarang ni price berada di atas RBS weekly. Ada kemungkinan besar buyer akan try to push the price upwards sebab dia nak kekalkan domination of buyer sekarang untuk AUD JPY. Make sense. Boleh je nak buy, tak ada masalah. Okey je. Kalau you tengok betul-betul sebenarnya week tu tadi, needle tu tadi on point of the price RBS weekly. Betul tak? So boleh je sebenarnya, relevant je untuk buy, bukan tak boleh. Tapi nak kena clear pula. Kalau kata you nak buy, where is your first TP, second TP and third TP? You nak clear benda tu pula. Dan you nak kena faham sekarang ni, previous structure sebenar-benarnya ialah satu structure yang incomplete. Bermaksud, current structure ni sebenarnya ada kemungkinan besar to complete off the previous structure. Kena faham benda tu. Sebab apa? Dia belum berlaku detachment. Faham tak? Faham. Guys, yang lain-lain saya nak tanya sebab benda ni benda yang penting. Ini merupakan satu contoh current price trying to complete the structure of the previous structure. Nampak tak benda ni? The existing of the current structure might be to retrace dekat kedudukan SBR previous structure dan ada kemungkinan yang selepas dia buat retracement dia akan terus terjun ke bawah. Ada kemungkinan. Faham tak ni guys? Faham. Dia tak sama macam ni Kejap saya check balik. EA. Okay, time frame is 4. EA. Kewujudan dekat sini, kalau kita refer EA, time frame daily, kita nampak solid dia akan turun ke bawah. EA, betul tak? Ya. Okay.
Dan bila mana kita buka H4, ada kemungkinan besar bila mana kita synchronizkan kita punya analysis daily dengan H4, structure yang current structure ni, the existing of current structure memang untuk vanish out. Memang untuk menenggelamkan, menghapuskan previous structure ni. So itu dua benda yang berbeza, dua situasi yang berbeza, EA dengan AJ tadi. Faham tak? Okey cikgu. Guys, Okey cikgu. so far okey, boleh faham tak ni Kelvin? Boleh. Wong, Boleh? Amirul, Ya, okey. Abang Latif dah okey dah ke? Tidur kot. Tidur. Abang Rashid? Ini saya nak try rephrase balik cikgu cakap. Dia nak vanishkan dia punya previous structure tu, kira nak membatalkan ataupun bukan membatalkan dia bukan batalkan. Dia nak clearkan semua harga-harga pada previous structure. Macam itu. Okay. Betul. So the existing of current structure EA ni dia berbeza dengan the existing of AJ. Sangat berbeza. Sebab yang ini ada kemungkinan besar dia naik sampai sini, kemudian selesai buat retracement dia terjun ke bawah. Ya. Sangat berbeza dengan EA tadi. So the panggil apa benda tu Sifat structure tu pun kita kena baca juga. Wang okey Wang? Okey cikgu. Payah kelas macam ni Banyak banyak main bahasa. Tak rasa susah ke orang belajar? Mula-mula rasa susah lah. Lepas tu macam saya tengok cikgu illustrate, lepas tu lukis, so okey lah, boleh lagi lah. Boleh bawa lagi lah. Ya boleh. Okay, lepas ni kita buka kelas sama-sama. Kita ajar orang saham pula. Satu kepala kita ambil RM50,000. Oh yo. Okay. Sebab guys, benda yang macam ni, orang tak nak go in detail sebab remeh, penat. Betul lah. Malangnya, inilah sepatutnya yang dikongsikan sebab benda ni pengalaman dan pemahaman melalui sifat. Macam mana sekalipun orang tu bertukar jantina, akhirnya bila mana dia meninggal, DNA dia tetap DNA yang asal. Sifat. Setuju tak? Setuju. Sebab tu dalam Badar, everything saya akan segmentkan dia, seller or buyer. Sifat. Kalau structure pun sama, adakah structure ini bersifat sebagai satu structure yang akan completekan another structure, or satu structure yang sememangnya dia ni memang orang kata nak vanish out the previous structure. Structure pun ada sifat. So kita banyak orang kata bermain dengan sifat-sifat ni. Okay? So malam ni kalau tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah. Tapi banyaklah. Sebenarnya banyaklah kita potong structure kan. Kemudiannya on how to in detail potongan kepada major wave ni tadi. Ini benda yang kedua. Dan seterusnya sekarang ni bila mana kita turun kepada time frame H4, kita membincangkan berkenaan dengan the difference of current structure yang berada pada AJ dengan EA yang tadi. Okay, now. Bila mana kita dah buat macam ni, kita dapat satu rumusan yang mana the price action of SBRH4 ni sangat-sangat penting dan memainkan peranan yang besar untuk kita menentukan hala tuju AUD JPY. Semua dapat benda ni? Dapat. Dapat. Okay. Now.
Bila mana kita dapat particularly, secara khususnya kita telah pun dapat merumuskan SBR H4 AUD JPY adalah satu poin yang sangat penting, adalah satu price yang sangat penting. Automatically, the active time frame for AJ ialah H4. Boleh faham tak ni? Faham. So monitor H4 je lah. Apa susah? Boleh tak? Boleh. Selama hari ni kita play around monthly, weekly, daily. Tapi kali ni kita dah pergi go in deep untuk analisis dan sebagainya. Ni turun je H4. Cumanya kita tak jumpa je lagi satu pair yang mana kita turun sampai H1. Tak jumpa lagi. So Amirul pegang AJ. Boleh Amirul? Okay. Wong pegang AA. Boleh Wong? Boleh. Okay. So slot yang saya susun untuk saya ada bagi senarai nama malam ni. Ada 3 orang. Wong, Amirul, seorang lagi siapa Abang Ravindran kot? Betul tak? Guys? Sekejap lah, tak berconfirm. Betul? Betul Saya Abang Ravindran. Kan? Okay. Wong pegang AA, so Wong dah ada dah. Amirul dah ada AJ. Hari ni hari Rabu kan? Ya, hari Rabu. Ya, Rabu. Okay. Hari Jumaat, kita buat, bukan Wong lah, Kelvin lah. Kan? Bukan? Bukan. Bukan Kelvin Wong Wong, Amirul dengan Ravindran. Iyalah, betul lah. Okay. So, hari Jumaat kita akan assign satu pair untuk Abang Ravindran. Boleh bang? Abang Ravindran pun hilang lah. Cukup ulang cukup. Baru datang. Ya. Hari Jumaat. Ya. Kita akan assign satu pair untuk Abang Ravindran. Boleh tak? Boleh cukup. Macam ni lah kita akan buat discussion macam ni. Okay. Kita akan sembang macam ni. Kita akan buat analisis macam ni. Okay. And then you will be assigned satu pair untuk you monitor. Boleh? Okay juga, boleh juga. Okay, nice. Sekejap So, kalau boleh study betul-betul. Sebab hari Jumaat ni saya nak tengok macam mana Abang Ravindran punya performance. Okay. Saya takkan bagi pair siap-siap. Saya akan bagi pair secara spontan. Dan pada hari Isnin, kalau kata ada kelapangan masa, kita akan teruskan dengan Kelvin. Lepas Kelvin, kita susun Abang Asid. Lepas tu Abang Latif. Kena discuss balik dengan Abang Latif sebab nak cari free time dia. Dan yang terakhir sekali Farizal. Dan dengan Farizal saya akan PM dia personally sebab nak fokus on macam mana nak buat discussion. Sebab Farizal, kalau boleh saya tak nak you voice out lah. Saya tak nak Farizal bercakap sekiranya dia membebankan. Saya lebih prefer untuk Farizal keep on typing lah. Okay. So itu sahaja dulu untuk malam ni. Saya recap balik. Antara perkara yang kita bincangkan pada malam ini ialah berkenaan dengan potong structure, potong structure, macam mana kita nak potong dan sebagainya. And then dalam satu major wave yang mana kita ada 7A, 7B, the sub coordinate of the structure, and the structure must be ada 2 lah, 7A, 7B. Kalau tak jadilah major wave tu tadi. And then kita bincangkan pula berkenaan sifat. Kita menentukan sifat sama ada current structure tu in order to complete the previous structure atau to vanish out the previous structure. Dan akhir sekali kita dapat satu keputusan yang mana untuk AUD JPY SBR H4 ni tadi merupakan satu harga yang sangat-sangat penting
yang akan memberikan gambaran ke mana arah tuju market untuk AUD JPY selepas daripada ni, dan secara langsung dia memberikan satu inilah active time frame. Nak rujuk yang ni lah. Senang cerita bahasa dia gitulah. Okay. Saya harap pada webinar yang akan datang, sebab kita dah go through untuk Wong, untuk Amirul, kita dah go through sama-sama. Saya mengharapkan kalau boleh sebenar-benarnya pada webinar yang akan datang, especially untuk Abang Ravindran, you will be the leader untuk present the pair. Saya tak tolong. Boleh? Okey cikgu, boleh cikgu. Cuba. Cubalah, kena cubalah kan. Ya. Kalau tak cuba tak tahu kan. Ya betul cikgu. Dan saya rasa saya tak berlaku adil untuk semua bila mana saya tolong Wong dengan Amirul. So, saya mungkin bila mana kita dah habis rotation semua ni, saya akan bagi a new pair untuk Wong dan a new pair untuk Amirul, dan they need to analyse, to present 100% by themselves. Saya tak boleh tolong lah. Okay, boleh Wong dengan Boleh. Amirul? Kan. So challenging sikit baru seronok. Okay. So sekian saja dulu untuk malam ni. Saya akan save recording, saya akan upload dekat YouTube, nanti saya akan share dekat group. Okay. Okay lah, tu je lah. 9.45 malam Jumaat, betul Ya cikgu. Okay. Okay guys, terima kasih banyak-banyak atas perhatian komitmen semua. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Selamat malam dan terima kasih cikgu. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih Abang Datuk.